Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a ilal huda ad-dalalah alal khair ibtigha'i wajillah wa mardatihi wa thawbihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang dimuliakan sahibul fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir Timbalan Nazir, Ahli Jawatan Kuasa Surau An-Nur Fasa 3A, para ulama', para asatizah, para ibu bapa, semoga kita diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah izinkan kita bertemu lagi dan lagi. Semoga tidak bosan melihat wajah ini. Dan saya nak tanya, apa khabar hadirin hadirat? Alhamdulillah, bagus. Semua sihat, no? Tengok tu dia campur pula dengan bahasa Kedah. Baiklah hadirin hadirat sekalian, kita kena sentiasa melakukan satu tanda, apa nama dia, orang yang mana bernama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan putus bersyukur pada Allah, walaupun Allah berikan apa bentuk, apa yang mana Allah berikanlah, maka sentiasalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari berselawat kepada baginda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah selawat ini akan dapat satu syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Baiklah, kita masuk pada kitab kita, iaitu kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh arwah Haji Said Haji Ibrahim, bekas Mufti Negeri Sabah. Kita masuk pada fasal yang pertama, bab yang ketiga, iaitu mengenai tentang Islam memandu manusia dunia dan akhirat, pada muka surat yang kelima. Baik, ulang lagi, iaitu mengenai tentang satu tajuk yang kita akan bahas adalah, iaitu Islam memandu manusia dunia dan akhirat. Bukan maksud di sini memandu yang mana kita pandu seperti kereta, kenderaan yang lain lah, macam mana motor, kereta api dan macam-macam lagi. Bukan itu. Tapi yang mana di sini adalah, iaitu Islam memandu manusia dunia dan akhirat. InsyaAllah boleh faham, Baik, kita masuk. Dalam ajaran Islam, beramal dan bekerja untuk hidup di dunia dan di akhirat adalah tuntutan ilahi. Kerja ini adalah yang mana di sini bentuknya adalah apa? Tuntutan. Maksudnya perintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Jadi kerja ni, hadirin hadirat sekalian, yang mana di sini ada hukum dia. Hukum dia adalah yang mana sepakat oleh ulama untuk orang yang mana dapat bekerja adalah wajib. Sebab apa? Sebab dia kena nafkahkan dirinya, nafkahkan kepada isterinya, nafkah kepada iaitu anaknya. Berhenti seorang ibu bapa menafkahkan iaitu anaknya pada ketika bila? Telah dibincangkan oleh ulama Malaysia, kita ambil Malaysia je lah, pada umur 21 tahun.
Tapi ini yang mana dah ada, iaitu yang mana tangan, kaki dan pelbagai lagi lah. Tetapi yang masih kurang di dalam segi mental dan juga fizikal, maka ditetapkan lagi lah untuk sara anak ini. Walaupun bagaimana yang Allah berikan ada hikmahnya, yang mana hikmahnya terlalu besarlah kepada kita. Salah satunya yang mana di sini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita tahu di dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fatabarakallah sanul khaliqin, maka sebaik-baik pencipta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita ni, hadirin hadirat, semuanya dah molek dah diatur oleh Allah, dah telah dirancang oleh Allah dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba Allah, sebagai insan, sebagai iaitu yang mana telah dicipta oleh Allah, maka kita kena laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya redha pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mana poin tadi apa dia, iaitu mengenai tentang kerja adalah satu ibadah dan hukumnya yang mana dah inilah yang sihat akal, sihat fizikal, wajib hukum dia. Apakah harus? Memang asalnya harus, tetapi dah telah menjadi tukar lah. Tetapi ia bolehkah menjadi yang haram pula apabila melakukan pencarian rezeki secara haram, macam judi, kemudian macam menjual arak, menjual ketum, menjual nombor ekor, pelbagai lagi yang berkaitan dengan haram, maka haram mutlak. Dia tidak ada kompromi di sini. Kemudian para nabi dan rasul. Jadi di sini berkaitan juga yang mana Nabi SAW dan nabi-nabi yang lain pun bekerja juga. Bekerjanya bermacam-macam lah. Nabi Muhammad SAW bekerja yang kita tahu bahawasanya menjual kain, dan pernah juga membela ataupun mengembala kambing dan pelbagai lagi. Dan ini yang mana adalah salah satu petunjuk bagi kita bahawasanya kerja ini perlu. Kerja ini perlu. Terus kemudian iaitu yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berkata mengenai tentang hal ini. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Yang mana kita selalu bacalah di dalam doa kita, surah Al-Baqarah ayat 201, yang mana artinya, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Boleh faham di sini yang mana bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kepada kita untuk iaitu apa dia, melakukan kebaikan di dunia dan juga melakukan di akhirat, iaitu kebaikan dunia dan juga akhirat. Dan Nabi SAW ketika mendengar perintah tersebut, Nabi SAW doa, dan doanya inilah. Saya ulang balik. Allah Subhanahu wa ta'ala perintah untuk kita melakukan kebaikan di dunia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala perintah melakukan kebaikan di akhirat. Dan kemudian Nabi SAW doa ini. Kalau kita tengok betul-betul Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala pun perintah untuk melakukan pekerjaan, melakukan iaitu untuk mencari nafkah, melakukan untuk mencari duit. Dan ini kalau kita lihat di dalam surah iaitu An-Naba, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang mafhumnya, pada waktu siang pergilah, keluar. Keluar ini dalam kata Imam Ibnu Katsir bahawasanya mencari rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dah untuk melakukan pekerjaan. Terus kemudian pada waktu bila pula Allah Subhanahu wa ta'ala perintah untuk melakukan iaitu mengejar akhirat. Di sini yang mana di dalam surah An-Naba pun mafhumnya apa dia, ketika waktu malam. So seafdal untuk melakukan ibadah adalah malam. Tertanya, ibadah apa? Ini ibadah apa pula? Iaitu ibadah munajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajat ni apa? Munajat ni banyak. Solat munajat, zikir pun munajat, doa pun
munajat. Yang lain-lain tu macam zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh tu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Nak tunjukkan keafdalan mana. Pada waktu siang afdalnya adalah bekerja. Pada waktu malam afdalnya beribadah. Bagaimana dengan orang syirik pagi, petang, malam? Apakah mereka telah melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Yang mana mereka lakukan atas, iaitu dipanggil waqi' dan uruf yang mana telah berlaku di Malaysia. Okey, baik. Contoh yang mana pada waktu siang kita bekerja, terus kemudian tiba-tiba pada waktu malam pula dipanggil shift pula. Kalau sekiranya tak bekerja, maka kita akan dibuang kerja. Boleh faham tak? So akhirnya di sini apa? Di sini telah jadikan afdal bagi dia untuk bekerja. Boleh faham? Tapi yang penting adalah pada waktu kerja sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk diri saya sendiri juga, yang mana apabila saya melakukan kerja, kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila azan dikumandangkan, iaitu solat. Ketika waktu yang mana duduk sorang-sorang, tengah termenung-menung lama-lama, tidak ada faedah, tambah dengan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan yang mana dengan suri rumah. Suri rumah tangga. Pada waktu yang mana diam-diam main handset ke pelbagai lagi, kali dengan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Doa yang termaktub di dalam Al-Quran ini jelas menunjukkan setiap orang yang beriman ingin memperolehi kebaikan hidup di dua negeri, iaitu dunia dan di akhirat. Di mana Islam memandu manusia untuk mendapat kebaikan hidup di dunia ini dengan berusaha dan bekerja. Dan untuk kebaikan hidup di akhirat ialah dengan amal ibadat. Kita lihat kat sini, yang mana kebaikan di dunia berusaha dan bekerja. Kebaikan untuk akhirat adalah amal ibadat. Berusaha dalam apa? Berusaha dalam macam-macam. Berusaha untuk mendidik anak, berusaha untuk menjaga isteri, berusaha untuk membela agama Islam dan berbagai lagi. Dan banyak lagi lah jenis berusaha. Bekerja pula, bekerja mengenai tentang yang halal-halal, seperti mana telah dikatakan tadi lah. Okay, itu kebaikan yang di dunia, kebaikan di akhirat adalah amal ibadat. Okay. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Rawahu Ibnu Asakir. Berusaha dan bekerjalah engkau untuk mencari kehidupan di dunia, seolah-olahnya engkau akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Saya ulang balik. Berusaha dan bekerjalah engkau untuk mencari kehidupan di dunia ini, seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Dan beramal ibadat engkau untuk hidup di akhirat, seolah-olah engkau mati besok hari. Saya ulang lagi. Dan beramal ibadat engkau untuk hidup di akhirat, seolah-olah engkau mati besok hari. Boleh faham dekat sini kan? Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat Nabi yang sabda lah ni. Yang mana tentang hal ini. Okey, baik. Mungkin tertanya, yang mana Allahumma salli sayyidina Muhammad, yang bentuk di dalam ibadat ini kan bermacam-macam, dan kita tak lakukan satu. Contohnya kita tak lakukan haji. Apakah kita tidak dapat masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Yang mana di sini apabila ia tak dapat lakukan haji disebabkan memang tak mampu, kan kita tengok di dalam hadis Nabi SAW adalah yang mampu. Yang tak mampu, yang betul-betul tak mampu, hadirin hadirat sekalian, maka di sini apakah telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Di sini telah menjadi pelbagai pembahasan oleh 4 mazhab. Kita ambil di dalam mazhab kita bahawasanya orang yang memang betul-betul tak mampu, yang memang betul dipanggil fakir, yang panggil miskin, yang terlampau miskin lah. Jawapan di sini adalah
dimaafkan. Tapi kalau sekiranya boleh dibadalkan, maka wajib badal. Boleh faham tak maksud ni? Poinnya apa dia? Poin dia adalah walau bagaimanapun cuba untuk dapatkan. Apabila dah usaha tak dapat, maka tidak ada apa. Tapi kalau sekiranya dah dapat, maka badalkanlah. Okey, boleh faham di sini. Terus kemudian kita tahu mengenai masalah fenomena tentang haji ini, dan kita tahu juga tentang umrah lah. Dan di Mekah dalam baru-baru ini banyak yang kosong dalam 2-3 hari tidak silap saya. Dan Alhamdulillah pagi ini kita dikejutkan bahawasanya telah dimula tawaf balik di Mataf. Mataf tu apa? Tempat tawaf. Jadi kita tertanya, apakah pernah pada waktu sebelum tahun 2020 terjadinya terhenti umrah dan juga haji? Jawapan dia, ya, memang pernah. Yang mana mula-mula pada tahun 930 terjadi perhentian umrah dan juga haji disebabkan seorang sahaja. Dan seorang ini adalah satu kelompok yang memang dibenci. Kelompok ini dipanggil kelompok Syiah. Dan Syiah dia ada 12. Dan Syiah ini adalah Syiah Ismailiyah, bernama Abu Thahir. Yang mana Abu Thahir ni mencuri Hajar Aswad. Mencuri Hajar Aswad, maka paniklah seluruh di Mekah, di Madinah, di Arab Saudi untuk mencari siapakah yang mana mencuri Hajar Aswad ini. Kemudian beberapa puluh tahun baru dapat, maka akhirnya haji dan umrah kembali lagi. Terus kemudian pada tahun 983 terjadi lagi, iaitu perhentian umrah dan juga haji. Yang mana yang ini adalah salah satu di antara sebabnya adalah pergaduhan, perbalahan antara Bani Abbas dengan lagi satu Bani, saya lupa nama dia. Jadi hadirin hadirat sekalian, apabila terjadi begini, maka siapakah punca perbelahan ini? Yang mana Bani Abbas dengan Bani Lagi Satu ini adalah daripada iaitu Iraq. Iraq pada tahun 983 diharamkan untuk masuk Arab Saudi. Dan paling kesian adalah ulama-ulama ataupun iaitu pengikut-pengikut Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu akidah yang benar lah. Jadi disebabkan puak Syiah, maka semua di Iraq dikena ban supaya tidak dapat masuk iaitu Arab Saudi. Terus pada tahun 180 lebih, hadirin hadirat sekalian, yang mana pada waktu itu yang paling banyaklah banyak yang mana disebabkan terhenti lama lagi adalah pada waktu ketika adanya iaitu wabak daripada India. Saya tak ingat apa nama dia juga, yang mana menyebabkan meninggal sebanyak 1,100 orang dalam satu hari sahaja. Dan akhirnya dikuarantinkan dan pelbagai lagi, dan inilah lama juga, dan akhirnya baru timbul balik haji dan umrah lah. Kemudian diterus-teruskan lagi. Pada tahun 2020 pula ada wabak lagi, iaitu coronavirus, yang mana kita tahu bahawasanya 3 hari lepas telah terhentinya umrah. Dan apakah yang mana dekat sini bahawasanya apabila terjadinya begini akan terhentinya haji pula. Maksudnya tahun 2020 adakah haji tidak dapat ada di Malaysia dan juga di dunia? Yang mana salah satu kawan saya daripada tabung haji mengatakan kemungkinan besar haji tahun 2020 tidak ada. Terkejut semua dah. Jawapan dia tidak ada. Ini kemungkinan besar. Terus kemudian diperbualan lagi di dalam beberapa hari lepas, maka perbualan tersebut iaitu muzakarah lah, katakan bahawasanya iaitu akan ada. Jadi hadirin hadirat sekalian, berita yang pertama tadi kita tak tabayun lagi. Berita yang kedua alhamdulillah baru ada. Jadi poinnya apa? Poin dia memang pernah terjadi bahawasanya umrah dan haji tidak berlaku pada beberapa kali. Dan apabila hitungkan sebanyak 40 kali haji dan umrah tidak dapat dilaksanakan. Jadi hadirin hadirat sekalian, yang mana jawapan dia tadi itulah mengenai masalah haji. Terus kemudian di dalam dunia ini dia tidak melakukan puasa.
dia nak buat macam mana? Jawapan dia kena fidyah ataupun dia kena ganti dan pelbagai lagi. Walau bagaimanapun yang mana telah dirukunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena laksanakan. Itu juga dengan zakat dan begitu juga dengan solat. Kan kita ada ganti-gantinya, qada dan pelbagai lagi lah. Terus kemudian hadirin hadirat sekalian, yang mana di dalam akhirat dan dunia ini ada apa sebenarnya, iaitu agama. Agama ini menerangkan tentang iaitu dunia, agama ini menerangkan tentang akhirat. Dan agama ini ada rukun. Kan kita dengar bahawasanya solat, rukun dia adalah termasuk di dalam Islam. Puncak di sinilah. Okey, saya ringkaskan sebab itu terlalu besar ataupun terlalu tinggi bahasanya. Yang mana Islam ini ada rukun dia. Rukun dia ada 5. Solat, solat yang pertama iaitu syahadatain, solat, puasa, zakat dan juga haji. Betul? Terus kemudian yang mana iaitu iman ada 6. Betul? Terus kemudian ihsan ini kita pernah dengar tak rukun dia? Yang mana sebenar untuk rukun ihsan ada 2. Ada 2. Terus kemudian yang mana ihsan ini rupa-rupanya yang mana nak menunjukkan kepada kita bahawasanya apa dia? Bahawasanya ibadah ini bagaimana penyelesaiannya. Bukankah kita pernah dengar daripada satu hadis Nabi SAW, beribadahlah semacam-macam engkau lihat Allah. Dan kalau sekiranya tak mampu, maka yang mana Allah melihat kamu. Boleh nak nampak sini? Saya ulang balik. Kan satu hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang sahih, yang mana Nabi SAW bersabda mengenai tentang ihsan, iaitu apa dia? Beribadahlah seperti kamu melihat Allah. Kalau tak mampu, iaitu tukar, Allah melihat kita. Baik, untuk tambah khusyuk hadirin hadirat sekalian, apakah kita memerlukan yang pertama, iaitu kita melihat Allah? Jawapan dia, untuk khusyuk di sini memang agak berat. Yang mana nak menambahkan kekhusyukan adalah seakan-akan Allah melihat kita. Yang mana ibadah ini kita buat ni, kita anggap yang mana Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Bukankah di dalam kitab Bunyatul Musalli, iaitu pada muka surat yang kedua, telah menerangkan hal ini, yang mana bagi tahu kepada kita bahawasanya ibadahlah seperti mana Allah melihat kita. Bukankah Allah selalu melihat kita pada yang mana kita tidur sampai kita tidur kembali, kita tidur, bangun dan tidur kembali. Dan inilah yang mana untuk menambahkan kekhusyukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau sekiranya kita buat yang pertama itu dah biasa dah, dan ini kita kena tukar tahap kita. Yang mana tahap kita iaitu apa dia? Seakan-akan Allah melihat kita. Baik. Terus kemudian yang mana 3 ni, apa dia? Islam, iman, ihsan ni, dia ada dia punya kepala. Kepalanya apa? Kepalanya adalah ad-din, yang mana artinya agama. Jadi agama ada 3 rukun: iman, Islam, ihsan. Saya ulang balik, yang mana agama ini ada 3 rukun. Rukunnya apa? Iman, Islam, ihsan. Betul ke? Betul. Di dalam hadis Jibril, kalau kita tengok perengganan terakhir, inilah yang mana Nabi SAW katakan ad-din. Jadi itulah hadirin hadirat sekalian. Baik. Terus kemudian oleh yang demikian, Islam memandu manusia mencari rezeki yang halal. Untuk kebaikan mereka hidup di dunia ialah berusaha dan bekerja secara halal pula. Sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, li'an ya'khuza ahadukum hablahu fayahtabita ala zahrihi khairun min an ya'tiya rajulan a'tahu Allah min fadlihi fayas'aluhu a'tahu aw man'ah. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya bahawa mengambil seseorang kamu akan tali untuk mengikat kayu api, maka dipukulnya kayu api itu atas belakangnya,
adalah lebih baik daripada dia pergi meminta kepada seseorang yang telah dikurniakan oleh Allah kelimpahannya, lalu dia meminta kepadanya sama ada diberinya atau tidak diberinya. Jadi yang mana meminta-minta iaitu kurang afdal, yang bekerja lebih afdal. Minta maaf sebab yang mana inilah yang Nabi katakan kepada seluruh umatnya. Jadi umat yang itu yang mana meminta-minta ni kurang afdal, yang mana iaitu membuat kerja ataupun kerjalah lebih afdal. Apakah Nabi SAW meminta-minta? Jawapan dia, Nabi sulit untuk meminta-minta. Nabi tak share dekat orang, Nabi tak kongsi dekat orang yang mana tentang iaitu kelaparan Nabi, kemudian tentang kehausan Nabi dan pelbagai lagi. Nabi tak share. Kalau kita tengok di dalam kitab Asy-Syamil, yang mana Nabi share hanya dekat isterinya sahaja. Dan kalau sekiranya Nabi SAW share, ada tak ada makanan ni, kata Siti Aisyah, minta maaf tak ada makanan, maka Nabi SAW kata ana saim, aku berpuasa. Itu Nabi Muhammad SAW. Kita nak tahap tu mungkin amat payah, amat suka, tapi kita ikutlah yang mana yang mampu. Kalau kita nak ikut juga, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Nabi SAW akan syafaati kita di akhirat kelak. Baik. Terus kemudian apa dia? Sehubungan dengan ini, Rifa'ah bin Rafi' telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul kasbi atyab? Qala amalu rajuli biyadi wa kullun bai'in mabrurun. Apakah usaha yang paling baik? Okey, apakah usaha yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, usaha seseorang yang lebih baik ialah usaha dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang jujur. Jadi tangannya dan juga jual beli yang jujur. Jual beli yang tak jujur, maka dia bukanlah termasuk dalam golongan yang baik. Ada yang menanyakan yang mana mengenai tentang hal lain lah, tapi dalam bidang muamalat ni, apa dia? Iaitu mengenai tentang hutang. Hutang ni, kita berhutang dengan orang, okey, dan kita hutang contohnya RM1,000. Okay. Kita nak bayar balik dengan harga RM1,100, dan itu kita akan panggil riba. Betul? Terus kemudian, yang mana kalau kita tengok di dalam satu keadatan kita, apabila kita pinjam dekat kawan kita, dan kita akan kembalikan iaitu lebih daripada yang kita pinjam, contohnya RM1,100 seperti tadi, apakah itu riba? Okey, saya ulang balik. Yang pertama, kita pinjam dengan orang yang tak kenal. Okey, kita pinjam orang yang tak kenal dengan harga RM1,000, kita kembalikan dengan iaitu RM1,100 disebabkan orang yang tak kenal suruh, dipanggil iaitu riba. Kemudian yang kedua, kita kenal dan dia kata kembalikan dengan RM1,000, tapi kita bagi RM1,100. Apakah riba? Yang pertama, jawapan dia riba. Kalau dia minta, itu riba. Kalau sekiranya tak minta, itu hukum dia hadiah. Apakah dosa? Tak dosa. Sebab di dalam satu qaul, iaitu Syekh Yahya Husnan Al-Jumbanji, beliau mengatakan bahawasanya ini dalam satu kaedah, iaitu al-adatu muhakkamah. Keadatan menjadi sebuah hukum. Yang mana keadatan kita yang masyhur ma'ruf, apabila jumpa kawan kita minta 1,000 contoh, kemudian kita kembalikan RM1,100. RM100 itu tak dikira riba, ia adalah hadiah. Dan dia kata sendiri, ini hadiah. Boleh faham? Kalau sekiranya tak sebut, dia bagi juga, maka pun sama juga, ia adalah dikira hadiah. Tapi yang kita tak kenal, kemudian dia minta RM1,100, kita bagi RM1,100, maka ia dikira riba. Dan hukum dia memang haram mutlak, sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Okey, boleh faham? Tapi kalau sekiranya kita tak kenal, dia tak minta RM1,100 dan minta RM1,000, tapi kita bayar RM1,100, di sini riba ataupun tidak? Jawapan dia tidak riba. Boleh faham? Terus kemudian yang kedua, kita kenal, dia minta RM1,100,
kita bayar 1,100, maka hukum dia adalah riba. Boleh nampak? Okey, dia minta 1,000 iaitu kemudian 1,100, dia bagi 1,100. Yang tak faham boleh jumpa saya nanti. Baik, ini mengenai masalah riba, iaitu bentuk duit. Bagaimana bentuk emas? Pun lebih kurang sama. Kemudian bagaimana bentuk makanan? Makanan ni pun ada riba dia. Yang mana riba dia iaitu makanan ini contohnya bijirin dengan buahan. Apakah ia riba? Kemudian ada lagi bijirin dengan bijirin. Apakah dia riba? Buahan dengan sayuran. Apakah dia riba? Sebab yang mana kalau kita tengok di dalam kitab iaitu Baijuri, kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Wahab, yang kita muktabar mengatakan bahawasanya riba apabila iaitu tukarnya duit dengan duit, tukar emas dengan emas, tukar makanan dengan makanan. Jadi di sini mungkin akan dibahas oleh iaitu ustaz yang mengajar fiqh lah, yang mengajar tauhid ini, mengajar akidah ni, tak dapat terangkan banyak sangat. Jadi nak bagi tahu tu poin dia. Apa dia? Iaitu kalau sekiranya jual beli yang halal adalah jual beli yang tidak ada ni lah, yang tidak ada penipuan dan juga lain-lain. Jual beli yang haram adalah yang ada penipuan. Okey, baik. Kita lanjutkan. Dah azan Kita nak habis sikit lagi insya-Allah. Islam agama fitrah, memandu manusia untuk mendapat rezeki dan kehidupan yang baik di dalam dunia, bukan hanya dengan berdoa sahaja. Okey, jangan hanya berdoa sahaja, tetapi hendaklah berusaha juga dan bekerja mengikut kebolehan, kelayakan dan kepakaran masing-masing. Di mana Khalifah Umar ibn Khattab mengingatkan dan berkata, la yaqudu ahadukum an talab rizqi yaqul Allahumma rzuqni faqad alimtum anna sama'a la tamturu zahaban wala fiddah. Sayyidina Umar berkata, seseorang kamu tidak boleh mencari rezeki dengan duduk diam sahaja, dengan hanya berdoa kepada Allah juga, iaitu apa dia? Wahai Tuhanku, berilah aku rezeki. Maka sesungguhnya kamu telah mengetahui bahawa langit itu tidak menurunkan hujan emas dan tidak juga menurunkan hujan perak. Boleh nampak dekat sini, doa. Okey, tidak ada masalah, tapi kena berusaha, bekerja. Baiklah. Jadi hadirin hadirat sekalian, untuk mengenai masalah hal itu, insya-Allah yang mana itu adalah Islam memandu manusia di dunia dan juga akhirat, akan sambung nanti pada bulan depan. InsyaAllah akan sambunglah sampailah habis tamat kitab. Mungkin tertanya mengenai masalah kitab ini, ulang balik. Kitab ini akan insyaAllah diterbitkan semula, akan dicetak semula oleh Darul Ma'rifah juga. Pada tahun bila? Pada tahun ini, mungkin dalam bulan depan ataupun 2 bulan depan. Doakan biar mudah dan lancar, dan akan didaftar pada pustaka negara, ataupun boleh dikatakan untuk mendapatkan cop resmi lah. Jadi hadirin hadirat sekalian mungkin menanyakan harga berapa. Saya bukan nak menjual, tak nak jual langsung. Yang mana di sini untuk mengambil faedah adalah yang mana di sini harga dia tak sampailah dalam 40 lebih, mungkin bawah dalam 40. InsyaAllah kalau sekiranya sudah siap kitab ini, kita akan bagilah, mungkin boleh bagi free, mungkin berbayar, wallahu alam. Kita tengok macam mana di dalam inilah, tengok macam mana sponsor dia macam mana. Jadi hadirin hadirat sekalian, insyaAllah kitab ini tidak lama lagi akan dicetak dengan yang betul lah. Sebelum ni kita tahu bahawa cetakan adalah cetakan rompak kan. Jadi akhirnya telah melakukan satu fikiran, satu muzakarah, akhirnya ingin buat kembali biar dapat pahala lah masing-masing. Dan pahala ini juga terus kepada iaitu pengarang kitab ini. Jadi sekiranya ada pertanyaan, apa-apa sebarang pertanyaan, bolehlah akan menjawab. Mungkin kalau sekiranya nak hantar WhatsApp silakan, dan kalau nak hantar surat silakan, dan kita akan bahas pada bulan depan insya-Allah dengan izin
Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya saya tidak tahu, saya terus kata tak tahu, kerana inilah yang mana telah diajarkan oleh ulama, telah diajarkan oleh iaitu para asatizah dan pelbagai lagi lah. Saya mohon maaf kerana ada program di Podisen, kena bergerak ke Podisen. Jadi hadirin-hadirat sekalian mungkin tak dapat sembang ataupun tak dapat kongsi, bukan sembang, kongsi dan lain-lain lagi lah. InsyaAllah kita akan berjumpa pada bulan hadapan. Mohon maaf kalau sekiranya ada kesalahan, ada kesilapan dan pelbagai lagi. Dan saya katakan di sini bahawasanya kesempurnaan daripada Allah, tidak sempurna daripada saya, sifat saya, sikap saya dan kelemahan saya. Dan saya doakan pada hadirin hadirat semua, semoga diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dapat istiqamah memakmurkan dan juga memeriahkan rumah Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana bifutul arifin birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.